Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada kali ini kita menyambung bedah buku Mercy Ocean's Hidden Treasure. Oke, kalau tuan-tuan belum menonton video yang pertama, saya cadangkan tuan-tuan untuk tonton video yang terdahulu, kemudian sambung ke dalam video yang kita akan ulas pada kali ini. Oke, dalam video yang lepas saya sudah terangkan macam mana dalam pegangan tarikat Naqsyabandi yang dibawa oleh Syekh Nazim Al-Haqqani bahawa mereka percaya bahawa guru beliau iaitu Syekh Abdullah Faiz Ad-Daghestani itu adalah wakil kepada Imam Mahdi. Oke, dalam muka surat 50 pula dinyatakan di sini di mana guru beliau Grand Syekh beliau menyatakan bahawa beliau memegang makam kewalian. Okay. Kemudian selepas makam kewalian itu dipegang oleh Grand Syekh, ia akan dipegang pula oleh Syekh Nazim Al-Haqqani. Dan selepas Syekh Nazim Al-Haqqani memegang makam kewalian tersebut, maka bermulalah satu zaman yang disebut sebagai zaman kemunculan Imam Mahdi. Dan kalau kita tengok pada hari ini, apa yang disebutkan itu mengenai ramalan bahwa Imam Mahdi akan keluar selepas makam kewalian itu dipegang oleh Syekh Nazim Al-Haqqani sebenarnya tidak benar. Okay. Hari ini Syekh Nazim Al-Haqqani sudah meninggal dunia. Dia sudah meninggal dunia pada tahun 2014 dan sampai sekarang tidak ada muncul Imam Mahdi yang didakwa oleh guru Syekh Nazim Al-Haqqani. Okay, seterusnya yang kedua, di mana Syekh Nazim Al-Haqqani menyatakan bahawa guru beliau Syekh Abdullah Faiz Ad-Daghestani ini dia mempunyai kuasa al-irsyad, yang mana kuasa tersebut adalah disimpan, is being stored up for the time of Sayyidina Al-Mahdi, di mana kuasa tersebut disimpan dan akan dizahirkan ketika munculnya Imam Mahdi nanti. Dan ketika itu apabila kuasa tersebut dizahirkan, maka semua tarikat lain akan perlu berhimpun di bawah panji tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah. Okay, kerana ketika ini semua tarikat lain selain tarikat Naqsyabandi sudah kehilangan kuasa untuk sampai ke destinasi. Jadi untuk sampai ke destinasi, semua tarikat-tarikat lain akan berbai'ah dengan tarikat Naqsyabandi. Walau bagaimanapun dakwaan ini yang disebut dalam muka surat 38 hingga 39 adalah ramalan ataupun dakwaan yang tidak bertepatan dengan realiti. Okay. Beliau menyatakan bahawa Grand Syekh mempunyai kuasa irsyad yang tersimpan sehinggalah apabila zahir Imam Mahdi maka kuasa tersebut akan dizahirkan oleh Syekh beliau. Walau bagaimanapun sekarang guru beliau iaitu Syekh Abdullah Faiz Ad-Daghestani telah meninggal dunia. Maka bagaimana untuk Grand Syekh beliau menzahirkan kuasa tersebut? Adakah mereka percaya bahawa Grand Syekh mereka ni akan hidup semula, kembali semula? Wallahu a'lam, itu hanya dapat dijawab oleh golongan Syekh, oleh golongan Naqsyabandi sendiri. Apa yang kita nampak jelas kata-kata ini telah bercanggah dengan realiti yang ada pada hari ini. Kemudian satu perkara yang ajaib yang disebut sebagai karamah mungkin, salah satu yang dimiliki oleh Grand Syekh menurut Syekh Nazim Al-Haqqani, apabila Syekh Abdullah Faiz Ad-Daghestani berceramah, maka para sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang berada di alam barzakh akan bergembira kerana mereka ini mendengar ceramah-ceramah yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Faiz Ad-Daghestani. Dan bukan itu sahaja, ceramah Syekh Abdullah Faiz Ad-Daghestani ini menurut Syekh Nazim Al-Haqqani akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan dan kelemahan para sahabat Nabi semasa mereka hidup di dunia. Jadi para sahabat ni menurut Syekh Nazim Al-Haqqani, mereka ni hidup di dunia dalam kekurangan. Kemudian mereka meninggal dunia. Kemudian kekurangan mereka itu telah disempurnakan melalui ceramah-ceramah guru Syekh Nazim Al-Haqqani.
Dan ini adalah satu dakwaan gaib. Dan tiada siapa yang boleh mengesahkan perkara ini. Dan dakwaan ini juga memberi gambaran seolah-olah guru Naqsyabandi itu mempunyai darjat yang tinggi berbanding para sahabat Nabi. Sehingga apabila beliau berceramah, menyampaikan pengajaran, sahabat Nabi yang berada di dalam alam kubur boleh mendengar ceramah beliau, kemudian disempurnakan pula kelemahan-kelemahan kekurangan mereka semasa mereka hidup. Ini disebutkan dalam muka surat 48 sehingga 49. Seterusnya yang diajarkan dalam Tarikat Naqsyabandi berdasarkan buku Mercy Ocean's Hidden Treasure muka surat 31, mereka mengajarkan ketaksuban yang melampau kepada guru, sehingga mereka menyamakan ketaatan kepada guru itu mestilah seperti mana para sahabat taat kepada Nabi Muhammad SAW. Mana disebutkan di sini, in order for this to be possible, you must first all believe in him as the Sahaba were believing in the Prophet. Memang benar dalam Islam kita kena hormat kepada guru, sebab para ulama itu adalah pewaris para nabi. Seperti mana yang disebutkan dalam hadis, walau bagaimanapun ketaatan kita kepada guru tidak bersifat mutlak. Kita tidak akan sesekali mengangkat darjat guru itu sama seperti darjat para nabi. Mereka tidak memiliki autoriti. Para nabi adalah maksum, sedangkan para guru kita hormati, kita taati, tapi ketaatan kita tidak bersifat mutlak. Sebab guru itu ada melakukan kesalahan, ada melakukan kekeliruan, dan ada yang diajarkan oleh guru itu adalah yang benar. Jadi ketaatan kita tidak boleh mutlak kepada guru. Berbeza dengan Tarikat Naqsyabandi, seperti mana yang saya dedahkan dalam video yang lepas, mereka nih mengangkat guru itu sehingga ke tahap bukan sekadar menghormati, tetapi mensucikan, mentakdiskan guru, sehingga mereka kata kalau nampak guru buat kesalahan, oh yang salah itu adalah saya. Guru tidak boleh salah. Jadi dia sudah mengangkat guru itu ke darjat yang maksum. Ini adalah ketaksuban yang melampau. Sehingga apabila guru membawa ajaran yang menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah, mereka tetap untuk mengikut guru tersebut. Dan ini yang kita nampak dalam ajaran Tarikat Naqsyabandi pada hari ini. Dalam muka surat 15, Syekh Nazim Al-Haqqani menyampaikan sebuah hadis palsu, di mana beliau menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan baginda untuk menyembunyikan ilmu. 1/3 hanya disimpan untuk diri Nabi SAW saja. 1/3 lagi hanya diajarkan kepada golongan khawas. Golongan khawas ini apa? Golongan yang bertarikat. Kemudian 1/3 ilmu lagi disampaikan kepada orang awam. Dan ini adalah satu perkara yang bercanggah dengan sifat wajib bagi Rasul yang kita belajar, yaitu sifat at-tabligh. Kita percaya bahwa apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat. Semuanya. Tidak ada satu perkara pun yang disembunyikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam Islam, kalau kita pegang apa yang dinyatakan oleh Syekh Nazim Al-Haqqani ini, maka ini akan membawa natijah yang cukup dahsyat. Seolah-olah agama ataupun ajaran yang dipegang oleh orang awam pada hari ini, orang Islam, para ulama yang bukan ahli tarikat, hanya meliputi 1/3 daripada ajaran Islam. 2/3 lagi tidak kita ketahui. Jadi ini bercanggah dengan apa yang diajarkan di dalam Al-Quran, bahwa Islam yang kita terima pada hari ini adalah Islam yang telah sempurna. Bukannya Islam yang serba kekurangan, ada perkara yang disembunyikan daripada pengetahuan orang ramai. Ini adalah perkara yang tidak benar dan menyanggahi ajaran ahli sunnah wal jamaah berkenaan sifat wajib bagi Rasul. Seterusnya dalam ajaran Tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah, mereka mempunyai amalan untuk beruzlah 40 hari 2 kali dalam setahun.
Oke, ini dilakukan adalah untuk mengawal ataupun menguasai hawa nafsu yang berada dalam diri kita. Dan ajaran ini adalah menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sebelum baginda diangkat menjadi rasul, memang baginda ada beruzlah melakukan seclusion. Walau bagaimanapun, selepas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi rasul, baginda tidak pernah melakukan ataupun mengajarkan kepada para sahabat, oke, kamu kena beruzlah 40 hari ataupun masa-masa jumlah hari yang tertentu untuk kamu mengawal hawa nafsu. Dalam Islam kita telah diajarkan pelbagai ibadah. Kita diajarkan solat, kita diajarkan puasa, kita diajarkan zikir untuk kita menguasai, mengawal hawa nafsu kita. Tapi tidak pernah diajarkan untuk melakukan uzlah dalam tempo 40 hari dan seumpamanya. Oke, lebih-lebih lagi apabila ajaran uzlah 40 hari ini tidak jumpa dengan orang, dilakukan dengan meninggalkan solat fardu Jumaat. Oke, seperti mana yang dinyatakan dalam sebuah buku berkaitan tarikat Naqsyabandi, mereka kata, orang yang beruzlah nih boleh meninggalkan solat fardu Jumaat atas alasan mereka nih sama dikiaskan dengan orang yang sakit. Oke, ini adalah satu alasan yang rapuh, oke, yang menyanggahi ilmu fiqh yang kita belajar pada hari ini. Dan seterusnya yang terakhir untuk sesi kali ini, untuk benda buku Mercy Oceans Hidden Treasure dinyatakan dalam muka surat 83. Beliau menyatakan bahawa hakikat roh manusia ni dia bukan berada dalam jasad kita, ya, tetapi dia berada di satu tempat yang disebut sebagai divine presence. Ya, divine presence. Adapun dalam tubuh kita ni, macam mana roh kita ni sebenarnya hanyalah satu pancaran daripada hakikat roh kita yang berada di divine presence. Dan ini bercanggah dengan ajaran Islam, di mana kita tahu bahawa roh kita berada di dalam jasad kita, kemudian apabila kita meninggal dunia, maka roh itu pun dicabut oleh malaikat maut, dikeluarkan daripada badan kita. Oke, berbeza dengan pegangan Syekh Nazim Al-Haqqani, beliau percaya bahawa roh manusia ini hakikatnya tidak berada di dalam badan, tetapi berada di sebuah tempat yang disebut sebagai divine presence. Kemudian badan kita hidup nih dengan pancaran daripada roh tersebut. Seumpama matahari yang berada di atas, dia memancarkan cahaya ke bumi, oke, menghidupkan bumi. Oke, matahari tidak berada di bumi, tetapi cahaya dia yang berada di bumi. Dan ini bercanggah dengan kefahaman kita mengenai konsep roh dalam Islam. Jadi itulah beberapa perkara yang saya ulas pada kali ini mengenai perkara-perkara yang saya temui dalam buku Mercy Oceans Hidden Treasure. Persoalannya, adakah perkara ini selari dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah? Cuba kita kaji secara saksama. Ini bukan dalam buku yang dinilai lemah oleh pihak ARG, tapi ini adalah dalam buku yang dinilai sahih, primer oleh pihak ARG sendiri. Jadi itu saja, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.